Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami undang bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita di pagi ini dengan menyanyikan Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mari kita angkat puji-pujian kuagungkan Tuhan. Kita akan mengagungkan Tuhan, kita akan memuji Tuhan yang mulia dan agung.
Ya Tuhan, sepatutnya lah Engkau ditinggikan. Engkau Allah Tuhan yang agung dan mulia. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memanggil umat-Mu Tuhan untuk hadir di tempat ini. Engkau mengundang kami untuk beribadah pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang Engkau berikan bagi kami. Kami naikkan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami ingin Kau menikmati ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami. Puji-pujian menyenangkan hati Engkau, meninggikan Engkau, dan juga memberkati kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga 25. Kita akan membacanya bertanggapan, silih berganti. Saya akan memulainya di ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita akan membaca bersama-sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya di dalam hari Tuhan yang mendekat. Jemaat, disilakan duduk. Marilah kita masing-masing berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa pada Tuhan. Kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Yoel 2 ayat 12 hingga 13 demikian bunyinya. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Doa pengakuan dosa kami itu di hadapan Engkau.
Kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Pengampun, yang mengasihi tanpa batas, tanpa syarat. Kami adalah anak-Mu Tuhan yang lemah, tapi Engkau setia Tuhan. Engkau mengangkat kami ketika kami jatuh. Engkau menghibur kami ketika kami sedih. Kau menuntun ke dalam jalan-Mu. Kau menuntun kami dikala kami salah jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami. Kami mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah pelanggaran-pelanggaran kami. Tolonglah kami Tuhan, dan juga mampukan kami, ingatkan kami, untuk tidak mengulang kesalahan kami yang mendudukakan hati Engkau. Tapi Tuhan memampukan kami untuk kami hidup seturut firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, bahkan menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita akan meresponnya dengan lagu pujian Kini Penuhi Hatiku. Roh Kudus penuhilah aku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa-Nya gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah aku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Roh Kudus sucikan aku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah aku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Bagai busa yang dahaga, rindukan rahmat-Mu, mohon sumber hidupmu terpancar di hatiku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah aku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Gerejaku rumahku, rumahku gerejaku. Itulah tema khotbah pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Roni Lee. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh Saudari Monica. Jesus, beautiful Savior, God of all men.
Mari kita satu di dalam doa. 我们来同心祷告。 Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan hari ini untuk kami. 我们在天上的父神，我们为今天你赐给我们的恩典来感谢你。 Ada waktu di mana kami datang ke rumah Tuhan. 我们有时间来到你的圣所， Ada waktu kembali kami menaikkan puji-pujian kami bersama dengan umat Tuhan di rumah-Mu ini. 我们也能够在你的家一同和你的信徒来赞美你。 Ada waktu di mana kami kembali melihat hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. 好，有时候我们也在你的面前反省我们的生活。 Ada waktu di mana kami kembali sadar bahwa Engkaulah pusat hidup kami dan bukan hidup kami. 我们也能够会想到，你就是我们生命的中心， Engkau adalah sumber kekuatan kami. 你就是我们力量的源头， Dan Engkau adalah sumber sukacita dan damai sejahtera kami Tuhan. 你也是我们平安喜乐的源头。 Dan kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. 主啊，我们要读，我们要思想你的话。 Berkati dan urapi kami semua Tuhan. 求你祝福高莫我们每一个人， Supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang firman-Mu katakan untuk kami pagi ini. 使我们今天早上能够明白你要向我们所说的话。 Tolong kedua hamba-Mu supaya kami dapat menyampaikan apa yang Tuhan juga sudah sampaikan dalam masa persiapan. 求你帮助你两位仆人，使我们能够将你的话传讲得清楚。 Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. 奉耶稣基督我们救赎主的名祷告， Amin. 阿门。 Shalom jemaat terkasih. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。 Hari ini saya ada di tempat ini bertugas melayani dalam pertukaran mimbar antar GPMBRI. 今天是第5个礼拜，我们的联会有交换讲台，所以我今天在这里讲到。 Saudara, meski udah 9 tahun di GPMBRI, ini pertama kalinya saya menyampaikan firman Tuhan di GPMBRI Kemurnian. 虽然我已经在先道堂也奉献道堂9年，但是今天我第一次在本堂讲道。 Dan ini pertama kali lagi setelah 2 tahun berkhotbah tidak pakai penerjemah, saudara. 而且也是在2年中，我第一次tidak pakai mas。 Tidak pakai penerjemah, Pan-I. 2年之中没有翻译讲道。 Kami di Gapa Gading belum ada ibadah yang pakai penerjemah, saudara. 因为我们那边还没有这个讲道翻译的机会， Jadi berdoalah supaya saya tidak merepotkan Ibu Livi pagi ini, saudara. 所以当天我不会麻烦丽慧姐妹。 Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, tetapi saya akan hanya bacakan ayat 25 saja. 刚才我们已经读的经文，我要再重读25节。 Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-25 yang saya akan bacakan buat kita. 希伯来书10章25节。 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，即知道那日子临近，就更当如此。 Bisa selesai ya? Ya, saudara, suatu malam ada seorang ibu yang menelpon pendetanya. 弟兄姐妹们，有一天呢，有一个母亲打电话给她的牧师， Pak Pendeta, bisa nggak datang malam hari ini ke rumah saya? 她说：“牧师啊，你今晚能够来到我的家吗？” Ibu itu lalu menjelaskan tentang anaknya yang baru saja pulang liburan dari kuliah dan kemudian memberitahu bahwa dia sudah tidak lagi menjadi orang Kristen. 这个母亲就告诉牧师说，她住大学的孩子刚从放假期回来，她就说：“我不要相信主耶稣了。” Sekarang dia bukan saja tidak percaya, tidak menjadi orang Kristen, dia percaya Tuhan tidak ada. 他不单单不要做基督徒，不相信主，甚至他相信上帝不存在。 Sang ibu tidak tahu lagi harus berbuat apa, saudara. 这个母亲已经没办法了， Karena anak laki-lakinya itu sudah berkata, saya tidak akan menjadi orang Kristen lagi, Ma. 因为他已经很清楚告诉他母亲：“妈妈，我不要再做基督徒。”
Lalu saudara, Pak Pendeta datang bertemu dengan remaja itu. 后来呢，牧师就来找这个少年人。 Saudara, remaja itu kemudian cerita, 后来这个少年人就说 di kampus saya bertemu dengan dosen-dosen yang pintar. 他说我在大学里见到了很聪明有知识的教授， Mereka bisa menjelaskan dengan masuk akal tentang dunia ini. 他们能够很清楚、很合理的来讲述这个世界的事， Itu sangat menginspirasi saya. 实在很激励我。 Lalu saya ambil keputusan apa yang mereka percayai, saya percayai juga. 后来呢，我就跟随他们，他们所信的我也信。 Mereka percaya tidak ada Tuhan dan saya percaya juga tidak ada Tuhan. 教授们不相信有上帝，我也相信没有上帝。 Saya memang sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus sejak dari sekolah minggu. 其实我在主日学里已经听过关于主耶稣的事， Di remaja saya juga diajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. 在这个少年团体也告诉了我，主耶稣就是上帝。 Tapi entahlah kenapa kok rasanya sekarang makin tidak nyata. 但是很奇怪，我觉得非常不正式。 Cerita di Alkitab itu tambah tidak masuk akal, mirip dengan dongeng. 那么圣经里的故事很不合理，好像一个故事传说一样。 Lalu anak remaja ini bilang begini kepada Pak Pendeta. 后来这个少年人对牧师说 Pak Pendeta silakan bicara apa saja, saya tidak akan kembali percaya kepada Tuhan. 他说牧师啊，你可以什么都可以讲，但是我绝对不要回到上帝那里了。 Saudara, setelah bertemu dengan remaja ini, Pak Pendeta kemudian minta waktu bertemu dengan papa mamanya. 后来呢，牧师跟少年人讲话以后，他要跟他的父母讲话。 Pak Pendeta bertanya, apakah Bapak Ibu punya waktu bersekutu di rumah? 那么牧师问父母说：“你们在家里有时间一同聚会吗？ Ada nggak waktu bersama-sama dengan anak remajamu bicara tentang iman? 你有没有跟你的少年这个孩子讲到这个信心的问题？ Ada nggak waktu bicara tentang bagaimana pengalaman iman Bapak Ibu kepada anak-anakmu? 你们是否有讲到你们跟神在这经历的事情，告诉你的孩子吗？ Pernah tidak mengajak mereka bergumul bersama di dalam doa dalam persoalan yang dihadapi oleh keluarga? 说着你们聚集在一起，一同祷告，为他们所面对的事情祷告。 Saudara, Pak Sutri ini menjawab seperti ini. 那么这个父母就这样回答： Pak, kami sibuk bekerja. 牧师啊，我们都忙着工作。 Lagian kami pikir anak kami ini sudah remaja, sudah besar. 我觉得我的孩子少年了，已经长大了， Dia bisa urus dirinya sendiri. 他会照顾自己。 Kami pikir cukuplah dia datang ibadah ke gereja sekali seminggu. 我觉得每个礼拜他能够到教堂敬拜神已经够了。 Saudara tahulah Pak Pendeta bahwa anak ini kehilangan imannya karena dia tidak mendapat dukungan yang cukup untuk pertumbuhan imannya. 所以呢，牧师就明白了，这个孩子会失去他的信心，因为他没有人支持他。 Pengetahuan rohani yang dia dapatkan tidak mampu dia aplikasikan dalam kehidupan pribadinya, saudara. 那么他所得到这个属灵的知识，没有能力给他足够的能力来面对他的一切的问题。 Pengetahuan rohani tanpa dukungan keluarga rohani tidak cukup. 属灵的知识若没有家庭、属灵之家的支持，不够的。 Tanpa dukungan keluarga rohani, komunitas rohani, pengetahuan rohani tidak cukup untuk menumbuhkan iman yang kuat menghadapi tantangan hidup. 若是没有家庭、属灵家庭的支持和这个机会的话，我们就没有这个足够的信心来面对他们的挑战。 Saudara, sebetulnya dalam masa pandemi ini, ya, 其实，在这个疫情当中， dalam satu sisi, saudara, kita memang punya banyak keuntungan. 其实一方面啊，我们得到很多好处。 Kita dapat mengakses banyak konten rohani melalui YouTube, betul? 我们借助这个媒体，能够介入很多这个属灵的视频。 Mau dari pendeta A sampai pendeta Z ada di YouTube, saudara. 你要听哪一个牧师讲到，在 YouTube 都能够找到。 Mau dari pengajaran yang keras sampai pengajaran yang lembut, semua ada di sana. 一切的教导你都能够找到。 Mau dari yang kaku tidak pernah ada lucu-lucunya sampai yang paling lucu pun ada di sana. 好笑的、不好笑、严肃的也都在。
Tapi saudara, di sisi lain, 但是呢，另一方面， pandemi ini membuat orang percaya kekurangan dukungan yang nyata satu dengan yang lainnya. 另一方面呢，信徒缺少真实的与其他信徒交往的这个时间。 Pandemi membatasi kita untuk ada hidup bersama-sama, mengalami pengalaman rohani bersama. 那么这个疫情限制了我们和其他信徒这个有同样的与上帝的经历。 Saudara, kita kelimpahan konten rohani, tapi kita miskin pengalaman hidup bersama sebagai murid Kristus. 我们得到很多这个属灵的视频，但是我们缺少与信徒之间的交往。 Saudara, pertanyaannya bagaimana sebagai gereja Tuhan kita bisa menghadapi situasi yang seperti ini? 现在问题是呢，上帝的教会怎么来面对这个问题呢？ Bagaimana kita sendiri secara pribadi menghadapi kehidupan rohani yang seperti ini? Kelimpahan konten rohani, tapi kekurangan komunitas rohani. 那么对于我们自己来说呢，我们怎么样来面对呢？我们是从视频上得到很多属灵的恩典，但是实际上我们缺少和弟兄姐妹交往。 Jika kita punya anak remaja atau cucu yang sudah remaja, akankah hal yang terjadi pada remaja tadi terjadi pada remaja kita? 若我们有这个少年时期的孩子或孙子的话，是否刚才少年人所发生的事情会发生在我们的家庭吗？ Saudara, satu-satu anak remaja kita tanpa kita sadari bisa meninggalkan iman yang kita miliki, saudara. 你们要知道，我们的少年人不知不觉中可能也会离开上帝的。 Mereka terekspos dengan banyak hal yang saat ini semua terbuka, betul? 因为他一切在他面前都是敞开的， Tanpa kita sadari, saudara, konten-konten di YouTube itu bertebaran bebas untuk mereka akses. 不知不觉中，这个 YouTube 的它能够很轻松、很容易的介入。 Lalu mereka tidak berada di mana-mana, tetap ada di dalam kamar, tapi mereka bisa akses, bisa berhubungan dengan orang di seluruh dunia 虽 ini. 然他们没有出门，他们只关在房间里，但是他们能够从这个视频到处都能够看到。 Bagaimana kalau pengalaman remaja tadi yang saya ceritakan terjadi pada keluarga kita? 我试问你们，如果刚才少年人的遭遇落到我们的家庭中，怎么办呢？ Bagaimana saudara kalau tanpa kita sadari, itu pun terjadi pada diri kita, saudara. 其实不知不觉中，这件事也发生在我们自己的身上。 Lama-lama saudara, kerohanian kita terkikis. 久而久之，我们的灵命开始被削掉。 Saudara, mari kita mengamati apa yang Tuhan katakan dalam teks firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. 我们来好好思考刚才我们所读的经文。 Saudara, penerima surat Ibrani kemungkinan besar adalah orang Kristen Yahudi. 其实受到这个希伯来书信的人，多数都是犹太基督徒。 Ada yang katakan mereka waktu itu berada di kota Roma dan mereka sedang mengalami penganiayaan besar di sana. 他们那个时候在罗马，他们得到了很大的逼迫。 Mereka dianiaya, mereka dirampas, mereka dipenjarakan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. 因为他们相信主耶稣，他们的财物被夺去，他们被欺负。 Saudara, dalam kondisi seperti ini mereka butuh dukungan satu dengan yang lainnya. 当然，在这样的情况之下，他们实在很需要彼此的兼顾和帮助。 Meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, meninggalkan pertemuan kelompok bukanlah sesuatu yang bijak untuk dilakukan pada waktu itu. 若是那个时候他们停止聚会，他们不参加小组，实在是一个没有智慧的行动。 Bisa jadi saudara, kalau mereka tinggalkan persekutuan, mereka tinggalkan ibadah, mereka bisa kehilangan iman mereka. 可能若是他们停止聚会的话，他们不参加这个小组，他们也会失去他们的信心。 Mengapa saudara? 为什么呢？ Karena dalam pertemuan-pertemuan ibadah itulah, pertemuan itu justru adalah cara Tuhan menguatkan iman mereka. 因为就是在我们崇拜的聚会当中，上帝借着他给我们能力。 Waktu mereka mengalami tantangan, mungkin ada anaknya yang dianiaya, ada anaknya yang dipenjara. Satu dengan yang lain, anggota jemaat di sana
saling menguatkan satu dengan yang lain. 可能那个时候他的孩子被抓，因为他们的信仰，所以那个时候他们实在需要彼此的支持，彼此的坚固。 Saudara, kalau kita perhatikan, kita baca tadi tentang surat Ibrani tadi, 若刚才我们所读的经文， tegas penulis bilang kita itu punya imam besar yang telah menebus dosa-dosa kita. 这里告诉我们，我们拥有一个已经救赎我们的大祭司， Dia sudah menyucikan kita. 他已经洁净了我们。 Lalu karena dia sudah menebus kita, menyucikan kita, kita punya keberanian untuk masuk dan bertemu dengan Allah. 因为他使我们得赎了，他洁净了我们，使我们能够坦然无惧的来到上帝面前。 Kita juga bisa berpegang teguh pada pengharapan kita karena dia adalah Allah yang setia. 而且我们的上帝的信实，所以我们能够接受我们的指望。 Dan saudara, Tuhan menyediakan komunitas, ada kasih dan pekerjaan yang baik yang terjadi dalam komunitas orang percaya. 而且上帝也设立了这个信心的属灵的团体，使里面我们能够彼此相顾，激发爱心，勉励行善。 Saudara, itu semua yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. 这个上帝为我们信主的人预备的。 Tetapi saudara, kita juga punya tanggung jawab, kita juga punya bagian supaya kita berpegang dalam iman, saudara. 但是我们也有我们的本分，我们要继续持守我们的信。 Saudara, di satu sisi memang Tuhan itu berkarya untuk meneguhkan, menguatkan iman kita. Tetapi di sisi lainnya kita punya tanggung jawab untuk memelihara iman. 是的，一方面上帝能够眷顾我们，但是另一方面，我们必须持守我们对上帝的信心。 Kita punya tanggung jawab supaya iman kita tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah. 我们有这个责任，使我们的信心能够扎根，能够生长，能够结果子。 Iman itu mirip dengan cinta, saudara. 其实信心呢，就好像爱情， Nggak bisa bertepuk sebelah tangan, bukan? 不能够一个手，不能够拍一个手。 Cinta itu afdolnya kalau sama-sama cinta, betul? 你有爱情，是因为两个人情愿。 Saya pikir saudara, iman juga seperti itu. 我相信信心也是一样， Ada Tuhan yang mengaruniakan iman kepada kita. 有给我们信心的上帝， Tapi ada kita juga yang mau memelihara iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 也有我们愿意持守上帝给我们的那个信心。 Saudara, datang ke pertemuan ibadah, saling bertemu di dalam kelompok adalah langkah yang pertama supaya iman kita itu terpelihara. 那么我们的信心能够持守的第一个步骤呢，就是参加崇拜聚会和小组。 Kalau kita tidak datang dalam pertemuan ibadah, kalau kita tidak datang dalam pertemuan kelompok, persekutuan wilayah, kita kehilangan sarana pertumbuhan iman yang Tuhan sudah sediakan buat kita. 若是我们不愿意参加这个聚会，也不参加邻里团契，还有小组，那么我们失去了神给我们信心生长那种设备的机会了。 Saudara, sejatinya mengapa gereja tidak hanya ada ibadah minggu, tapi ada persekutuan wilayah, ada kelompok-kelompok, supaya pertemuan itu memelihara iman kita, saudara. 所以呢，教会为什么不单单只有在主日崇拜呢？我们还有团契，我们还有邻里团契，还有小组，就是上帝给我们这个地方，使我们能够持守我们的信心。 Itu sama saja, saudara, kita dihidangkan makanan yang begitu lezat dan bergizi, tetapi kita nggak makan, kita sibuk mengerjakan yang lain. 就比如说，摆在你面前都是有营养、美味可口的食物，但是你不吃，因为你忙着做别的事。 Kita kekurangan gizi bukan karena tidak tersedia makanannya, tapi karena kita tidak mau. 我们缺少营养，不是我们没有食物吃，但是我们不要吃。 Sekali lagi saudara, pertemuan ibadah, persekutuan, kelompok kecil yang dibuat gereja adalah sarana pertumbuhan yang Tuhan anugerahkan buat kita. 所以呢，教会所设立的崇拜会、邻里团契或者小组，都是神赐给我们这个使我们信心增长的地方和恩典。 Kalau kita mengabaikannya, saudara, kita berarti mengabaikan pertumbuhan iman kita. 若我们忽略的话，就等于说我们也忽略了我们信心的增长。 Cinta Tuhan dan cinta dengan anak-anak Tuhan itu satu paket, saudara.
爱主和爱弟兄姐妹是一套的。 Dan cinta itu sulit bertumbuh dengan sehat kalau jarang bertemu. 如果我们很少见面的话呢，这个爱呀、很难增长。 Saudara setuju dengan saya? 你同意吗？ Cinta itu tidak sehat kalau jarang bertemu. Kalau Setuju nggak Bu Livi? tidak ketemu， Tidak ketemu. 如果你没有见面的话，很难生出这个爱情。 Teman-teman pemuda di atas setuju dengan saya? 上面的青年人同意吗？ Cinta itu sulit bertumbuh dengan sehat kalau jarang bertemu. 若是你少见面呢，怎么会谈到爱呢？ Kita nggak kuat LDR-an, teman-teman. 我们apa tuh？ Zaman Bu Livi belum ada LDR-an. 呀，我那个时代没有这样的话。 Itu berkat tersendiri Bu Livi sebenarnya. LDR itu saudara singkatannya long distance relationship. 哦，就是说长远长途的爱情。 Tapi saudara ada singkatan yang lain untuk LDR. 但是这一句话也有它的字。 LDR itu katanya singkatannya lelah didera rindu. 哇，因为相思而疲倦， Lama-lama dilanda ragu. 久而久之 Lama-lama dilanda ragu. 开始疑惑。 Jadi saudara nggak sehat kalau kita jarang ketemuan. 所以呢，我们少见面就不健康。 Yang lagi LDR-an pasti nggak setuju dengan saya. 那么长途谈恋爱的可能不同意。 Tapi saudara, kalau bisa tentu kita nggak mau jauhan dengan orang yang kita cintai, bukan? 如果许可的话，当然我们跟我们所爱的人不要距离得太远。 Cinta dengan Tuhan, cinta dengan anak Tuhan, itu satu paket. 所以爱上帝、爱上帝的孩子民都是一套的。 Itu anugerah yang Tuhan berikan waktu kita percaya kepada Tuhan. 就是当我们相信主的时候，神给我们的恩典， Bahkan di Alkitab digambarkan kita ini satu tubuh. 甚至圣经告诉我们啊，我们是一个肢体， Satu tubuh yang anggotanya banyak, saudara. 一个肢体拥有很多的部分。 Apa yang terjadi kalau ada anggota tubuh yang terpisah dari tubuhnya? 若是有一个肢体脱去了这个身体，怎么办呢？ Udah pasti anggota tubuh itu bisa membusuk, saudara. 当然，脱去的这个肢体将会灭亡。 Katanya saudara kalau jari saya terlepas satu, 比如说，我这个手指脱了一个， kalau lepas saudara ada waktu tertentu, jangan lama-lama dalam waktu jam tertentu ini bisa disambung kembali, betul ya? 若是你手指断了，你不要花太久的时间，可能还能够接上去。 Tapi kalau kelamaan misalnya jari saya lepas, ini nggak bisa lagi disambung. 但是若是它断了太久的话，就没办法了。 Karena apa saudara? 为什么呢？ Karena jaringan di tubuh yang terlepas itu sudah mati. 因为这里的细胞都死了。 Kalau lama-lama kita tidak dekat dengan tubuh Kristus yang lainnya, bisa jadi saudara, kita pun bisa mati secara rohani. 若是我们已经不愿意跟其他的肢体一同在一起的话，可能久而久之，我们也会灭亡。 Tetapi penulis surat Ibrani tidak hanya berhenti menyatakan bahwa kamu jangan jauh-jauh ya, harus deket-deket ya. 但是这个希伯来书的作者不是单单说你们要常常在一起而已。 Penulis Ibrani juga memberitahu apa yang kita lakukan waktu kita bersama-sama berkumpul. 但是作者也告诉我们，当我们在一起的时候，我们应该做什么？ Saudara, berada bersama-sama tentu lebih baik daripada sendirian. 当然，在一起群体比独资更好。 Namun yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan untuk sesama pada saat kita ada bersama. 但是更重要的呢，当我们在一起的时候，能够为别人做什么呢？ Waktu kita hadir bersama dan tidak ada yang kita lakukan, maka memang tidak terjadi apa-apa. 让我们在一起，我们什么都不做，当然什么事也不会发生。 Jadi kalau hanya hadir tidak lakukan apa-apa, tidak terjadi apa-apa. 所以你只有来，什么都不做，也什么事没有发生。 Saudara, dalam sebuah survei yang dilakukan Barna dilakukan di Amerika, saudara, 在美国，他们有一个这个调查， dikatakan bahwa 46% mengatakan bahwa
mereka yang giat ke gereja tidak lantas hidupnya berubah. 那么呢，他们的结果呢，写到呢，有46%的人说，他们殷勤到教会，不等于他们的生命就改变。 Jadi kalau hanya datang saja, hadir saja, tidak buat apa-apa, maka memang tidak terjadi apa-apa dalam hidup 说 kita. 你只有来，你只有做，什么都不做，当然什么也不会发生。 Datang ke gereja saja bisa tidak membuat kita bertumbuh, saudara. 只有来到教堂，不等于说我们能够生长。 Hadir di dalam ibadah pertemuan itu adalah sebuah langkah iman. 当然，你来到教会聚会是信心的步骤。 Tetapi kita perlu memperhatikan apa yang kemudian kita lakukan waktu kita bertemu, berkumpul bersama-sama. 但是我们也要想，当我们聚集在一起的时候，我们应该做什么？ Saudara, penulis Ibrani ini mengatakan kita perlu saling mendorong dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. 那么作者在希伯来书说，我们要激发爱心，劝勉善行。 Jadi kalau hari ini kita datang bersama-sama itu baru satu langkah iman, saudara. 所以呢，若今天你能够来到这里聚会，那个是只有第一步。 Datang itu baru satu langkah, itu baru langkah awal dan bukan yang akhirnya. 来是第一步，不是结束。 Saudara, langkah berikutnya adalah kita perlu menunjukkan perbuatan iman kita di dalam pertemuan itu. 那么下一步呢，在这个聚会里，我们要显出我们信心的行为。 Saudara, iman yang kita miliki itu bisa terwujud ketika kita mau menggunakan apa yang kita miliki, termasuk karunia rohani kita, untuk kepentingan orang lain. 我们的信心能够表达出来呢，就是当我们用我们拥有的，还有上帝给我们的恩赐，来为别人而做。 Kita datang untuk melayani satu dengan yang lainnya. 我们来要互相服侍， Rasa sorga akan kita nikmati jika setiap orang mau saling menunjukkan kasih dan kebaikan. 如果每一个人来到这里能够彼此相爱，那么你就会感受到那种天堂的气氛。 Justru sebaliknya neraka akan kita alami kalau kemudian waktu hadir satu dengan yang lainnya kita saling menuntut. 反过来呢，若我们聚在一起，大家都这样的强求自己要的，那么你就会感受到好像在地狱里。 Ini bisa terjadi di gereja kan bukan, saudara? 这个事情会发生在教会里。 Ada orang yang datang memang hanya maunya nuntut. 有些人来教会只是要得到什么， Nuntut untuk dilayani. 他强求别人要服侍他， Nuntut untuk disambut. 他要别人来引荐他。 Kalau boleh dari parkiran sampai ke dalam sini dia dilayani, disambut. 如果可能的话，从霸车的地方一直到这里，大家都服侍他。 Lalu kalau boleh duduk di dalam gereja pun kalau boleh dapat fasilitas yang terbaik. 那么坐在教堂也要拿到最好的设备。 Bisa jadi saudara kita sudah punya tempat duduk yang spesial di mana kita akan duduk di sana, saudara. 可能在教堂啊，你们都已经有固定的座位了。 Kalau kemudian kita datang duduk, tempatnya sudah diduduki orang lain, apa yang saudara lakukan? 如果你来，哎，你的座位被别人坐了，你看他会怎么样？ Maaf Pak, Bu, itu tempat duduk saya. 你会说，哎，对不起啊，这个是我坐的位置， Ada namanya di situ. 有他的号码，你没有看吗？ Saya sudah tulis dengan iman. 我已经以信心写的。 Ada orang yang datang hanya kerjanya nuntut, saudara. 有些人来教会就是一直要强求他的。 Saudara, Tuhan tidak inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. 当然，上帝不愿意这样的事发生在我们的生活里。 Waktu kita datang, kita saling melayani satu dengan yang lain. 当我们来，我们要彼此的服侍。 Waktu saya datang pagi-pagi, Pendeta Heru sudah ingetin saya, datang paling lambat 8.30. 今天早上我要来这里的时候，有一位传道人已经提醒我了，一定要8点半之前来。 Guru Injil Hendrawan ingetin saya, kok kalau mau dapat parkir 8.15. 若是你要得到霸车的地方，8点15分就要来了。 Saya datang 8.10, saudara. 我8点10分就来了，dapat parkir dong。 Iya, dapat parkir, Bu. Kalau tidak katanya, kamu parkir di mall nanti katanya. 如果你迟到的话，你要在这个商场里霸车了。 Tapi bisa jadi, saudara.
Bisa jadi ada dari saudara yang bilang begini, saya datang cepat enggak apa-apa, tapi saya parkir agak jauhan supaya orang lain bisa parkir lebih dekat. 但是有些人真的有这样的爱心，他虽然早来，但是他不愿意再靠近教会泊车，他把照远远的使别人能够有地方泊车。 Amin saudara. 阿门。 Saudara, Tuhan Yesus pada malam sebelum dia menikmati perjamuan terakhir juga berkata begini, waktu dia basuh kaki murid-muridnya. Ya, dia basuh kaki murid-muridnya, dia bilang apa saudara? 主耶稣当最后晚餐的前一天，他就拿布用水来洗他每一个门徒的脚。 Dia bilang, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. 那么耶稣就对他们说：“我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。” Rick Warren menyimpulkan kalimatnya dengan baik saudara. Rick Warren 呢，他就告诉我们， Dia bilang salah satu-satunya cara kamu melayani Tuhan itu adalah dengan cara melayani orang lain. 他说，唯一我们能够侍奉主的方法就是服侍别人。 Saling melayani, saling mengasihi adalah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. 彼此相爱，彼此服侍，就是主耶稣给我们留下的榜样。 Pertanyaan saya adalah waktu saudara datang ke gereja, datang ke persekutuan, wilayah atau kelompok-kelompok lainnya, saudara lebih banyak dilayani atau melayani? 现在我要请问大家，当你们来到主日崇拜或者邻里团契或者小组，你更多服侍人呢，或是被人服侍呢？ Saudara lihat kelompok kata yang saya buat di PowerPoint. 你们看这个我做的这个词句，两组的词句， Saudara kira-kira mana yang lebih mencerminkan tindakan saudara selama tahun 2022 ini? 到底哪一个词句彰显了你2022年的生活呢？ Saudara lebih banyak mana? Menerima, mengambil, ya, meraih, menguasai, atau 你们更多的得到、夺取，或者抓住、赚，或者受个呢？ atau saudara lebih banyak memberi, lebih banyak memperhatikan, lebih banyak mengasihi? 或者呢，你更多给予或者关心别人？ Saya berharap saudara kelompok kata yang di bawah lah yang menjadi hidup dalam komunitas kita, amin. 我盼望我们的生活就是属于那第二组的。 Saudara coba bayangkan ini, kalau kita hanya datang 2 jam ibadah setiap minggu. 你们想一想，如果我们一个礼拜只参加这个主日， Kalau kita hanya datang 2 jam ibadah setiap minggu dan tidak ada pertemuan lain yang kita hadiri, saudara. 如果你们只来这里大概2个小时，也没有做其他的事情， Itu berarti saudara, kita hanya punya 8 jam dalam sebulan bersama-sama dengan komunitas orang percaya. 那么等于说一个月我们只有8个小时和我们这个属灵的团体在一起。 Dan kalau itu kemudian dimasukkan ke dalam setahun, kita hanya ada 96 jam beribadah, bertemu, belajar firman Tuhan bersama dengan orang percaya lainnya. 如果是1年的话呢，我们只有96个小时能够在这里学习神的话，和这个属灵的团体在一起。 Dan saudara bayangkan, itu berarti kita hanya punya 4 hari untuk bersama-sama berkumpul, berdoa, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan selama 1 tahun. 所以你看啊，1年啊只有4天，我们能够一同在这个属灵的团契里祷告、学习上帝的话。 Saudara, itulah sebabnya mengapa ada remaja yang hanya datang ibadah setiap hari Minggu bisa kehilangan imannya, saudara. 所以我们不奇怪，若一个少年人只来主日崇拜，他慢慢的就会失去他的信心， Karena cuma 4 hari dia dikelilingi oleh komunitas rohaninya. 因为1年啊，他只有4天和这个属灵的团体在一起。 Itulah sebabnya saudara, hidup kita tidak berubah meskipun kita rajin ibadah setiap minggu tanpa absen. 所以呢，如果我们每个礼拜参加主日学没做什么了，我们的生命啊很难有改变。 Karena bisa jadi saudara,
Dunia punya pengaruh lebih kuat karena ada 361 hari yang dunia mendikte kita, mengajarkan kita banyak hal. 可能啊，我们更能够被世界所影响，因为我们有360多天斗志在这个世界属实里面。 Apakah cukup 4 hari untuk menopang hidup selama setahun? 到底4天足够维持我们1年的信心生活吗？ Nggak cukup, saudara. 不够。 Kalau kita di gereja ini hanya untuk ibadah aja, mungkin cukup. 可能我们来的目的只有敬拜的话，可能够。 Tapi di gereja ini kita bukan hanya beribadah, tapi kita dibentuk untuk jadi murid Kristus. 但是呢，我们来到教会不是单单敬拜，但是我们被塑造成为基督的门徒。 Ibadah adalah anugerah yang Tuhan berikan, tetapi kita butuh pertemuan-pertemuan lainnya yang mensupport iman percaya kita, saudara. 当然，这个崇拜是上帝赐给我们的恩典，但是我们还需要团契小组来维持我们信心的增长。 Siapa yang butuh ini? Apakah hanya remaja? 谁需要呢？难道只有少年人吗？ Apakah hanya pemuda? 或者只有青年人？ Apakah cuma ibu-ibu KW yang perlu? 或者姐妹团契的需要而已？ Kita semua perlu kan, saudara? 我们每一个人都需要。 Bahkan saya yakin saudara hamba Tuhan harusnya penuh dengan sepenuh hatinya mau hadir di dalam ibadah, bukan hanya tugas. 所以我真的很盼望我们神父们或者神父的人来这里，不是因为只有任务， Tapi waktu dia dengar kesaksian dari jemaat, hamba Tuhan pun diteguhkan imannya. 但是当他听到信徒的见证，他也被坚固。 Saudara, ibadah minggu itu disetting untuk kita menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. 主日是我们设立，使我们能够敬拜神，学习上帝的话。 Saudara, tetapi saudara di small group, di kelompok yang lebih kecil, persekutuan wilayah mungkin, kita belajar untuk menerapkan dan menghidupi firman Tuhan secara bersama. 但是呢，在邻里团契呢，或者在小组里呢，我们大家能够学习怎么样来行出上帝的话。 Kalau hari ini saudara sudah punya komitmen, tidak hanya datang pada ibadah hari Minggu, tapi juga ada pertemuan-pertemuan yang lain, bersyukurlah untuk itu. 若是今天你们也决定不单单参加主日，但是也愿意参加其他的团契或者小组的话，感谢主。 Tapi kalau hari ini Bapak Ibu yang hadir di tempat ini atau Bapak Ibu yang ada di rumah secara online, kalau hari ini saudara belum ambil komitmen untuk hadir dalam pertemuan lain, saudara harus mempertimbangkan hal ini, saudara. 但是呢，若你们只愿意来主日，而不愿意参加其他的小组或者团契， Saudara, 你们好好去思考。 Kita perlu ingat bersama, GPMD itu tidak sekedar gereja, GPMD itu keluarga. Amin. 我们要记得，先道堂不是单单一个教堂，但是是一个家庭。 Bukan hanya ada di Kemurnian, di Kelapa Gading, kalau pergi ke Kalimantan, saudara, 不是单单在这里，在野峰或者在加利曼丹， nilai kekeluargaan itu sangat terasa. 这个家庭的价值观我们能够感受到。 Cukupkah kita hanya bertemu sebulan sekali, seminggu sekali dengan keluarga kita? 若我们只能够和家人1个月见1次，或者1个礼拜见1次的话，够吗？ Saudara, kiranya ini menjadi sebuah pertimbangan bagi kita, saudara. 所以我们好好去思考。 Lalu memang kalau tidak cukup hanya di gereja, bagaimana kalau ada di rumah? 那么如果不在教会，我们讲到在家里又怎么样呢？ Saudara, saya yakin apa yang terjadi di gereja ini tidak hanya berhenti di sini, kita harus teruskan itu ada di rumah tangga kita, di keluarga kita. 当然，我们所得到不是单单在教会，我们要把它带到我们的家里。 Saudara, sebagai orang tua, kita perlu ingat bahwa kita ini bukan orang tua jasmani buat anak kita, saudara. 我们要身为父母的，我们要记得，我们不是单单成为我们孩子的肉身父母而已， Kita adalah orang tua rohani bagi anak-anak kita. 我们也是我们孩子们属灵的父母。 Siapa ayah rohani? Siapa ibu rohani untuk anak-anak kita? 我们孩子的属灵父母是谁呢？ Teman-teman pemuda, siapa kakak rohani buat adik-adik kita? 那么青少年弟妹们，你们属灵的兄姐是谁呢？
Jadi kalau kita menikah, kita punya anak, sudah lantas kita jadi ayah jasmani. 我们成家，我们有孩子，我们就成为一个父亲。 Tapi jadi bapak rohani bagi anak kita sendiri, itu sebuah pilihan, saudara. 但是你要成为你孩子属灵的父亲，乃是一个选择。 Saudara, saya tidak setuju kalau anak makin besar, makin remaja, otomatis dia bisa apa-apa sendiri. 我不相信，当我们的孩子成长成为少年的，他什么都能做。 Kita tahu makin tambah usia kita, makin besar tantangan hidup kita, betul? 因为我们知道，我们年纪越大，我们所面对的挑战也越多。 Justru makin besarlah, maka anak-anak itu perlu kehadiran orang tuanya yang memberikan pengalaman rohani ke dalam hidupnya. 所以我们的孩子越长大，他更需要做父母的告诉他们，他与上帝的经历。 Saudara, Paulus berkata begini dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 加拉太书6章2节告诉保罗说：“你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。” Saudara, kalau setiap orang percaya tidak melalaikan pertemuan ibadah dan pertemuan kelompok mereka, niscaya iman mereka tidak akan pudar. 弟兄姐妹们，若每一个信徒他们不忽略这个崇拜的机会的话，我们深信他对上帝的信心不会退化的。 Kalau dari keluarga ya, sampai kemudian ke persekutuan kita saling menguatkan satu dengan yang lain, maka tidak ada satu orang pun yang akan kehilangan imannya di GPM Kemurnian ini. Amin. 若是我们从我们的家庭，我们传到我们的小组等等，我相信先到他没有一个信徒能够失去他们的信心。 Saya ingin tutup khotbah ini dengan sebuah kisah tentang giant redwood trees. 我要以这个红木树的故事来结束。 Ini pohon-pohon redwood raksasa yang ada di Amerika, saudara. 这是在美国极大的红杉树， Katanya pohon yang besar seperti ini, saudara, ini punya akar yang tidak dalam katanya. 听说这个极大的树，它的根啊深的不深， Harusnya kan kalau pohon itu besar, makin tinggi, makin dalam akarnya. 应该是树长得越高，它的根就深得越深。 Katanya untuk pohon ini tidak seperti itu. 但是这个树不是这样的， Akarnya itu dangkal, saudara. 它的根很浅。 Lalu bagaimana pohon raksasa ini bisa bertahan dengan bobot raksasanya itu kalau tidak punya akar yang dalam? 若是它的根不深的话，它怎么维持它这个巨大的树干呢？ Bagaimana dia bisa menahan angin yang kencang di atas? Ada badai mungkin, bagaimana mereka bisa tetap berdiri tegak? 他们怎么能够抵挡这个风暴呢？他们能够这样坚固的树立在那里。 Saudara, katanya rahasianya adalah akar pohon redwood itu saling bertautan satu dengan yang lainnya. 哦，听说他们的秘诀就是说，它的根虽然不深，但是它和其他的树的根啊彼此连锁。 Jadi satu pohon dengan pohon yang lain itu saling mengikat satu dengan yang lain di 所以呢 akarnya. 一棵树的根和另外一棵树的根，它的根啊都接在一起。 Jadi kunci kekuatan mereka itu bukan pada akar yang dalam, tapi pada akar yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. 所以呢，他们的秘诀不是你的根长得深不深，乃是呢跟其他的树互相的联系。 Saudara bayangkan kalau ada satu pohon redwood ini yang tidak mau tumbuh dekat, tumbuh jauh dari kawanan pohon yang lain. Apa yang akan terjadi? 你能够想象到吗？如果有一棵这棵树不愿意跟其他的红树生在一起，它独自一棵的话怎么办呢？ Saudara, begitu juga dengan iman kita sebagai orang percaya. 我们相信主的人的信心也是一样， Kita nggak bisa jauh satu dengan yang lainnya, saudara. 我们不能够脱离这个群体， Kita harus saling terikat satu dengan yang lainnya sehingga kita saling bisa menguatkan. 我们要彼此连接联系。 Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman Tuhan ini. 但愿神帮助我们。 Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu dalam hidup kami ada badai, ada tantangan hidup yang harus kami hadapi.
亲爱的天父，我们知道在我们生活中，我们会面对极大的风暴。 Kami tidak akan mampu menghadapi semua tantangan badai masalah itu kalau kami sendirian, Tuhan. 若是我们妒忌的话，我们没有这个能力来抵挡这些的攻击。 Kami butuh Tuhan dan kami butuh orang-orang percaya lainnya menopang hidup kami. 我们需要上帝，我们也需要其他的信徒来支持我们。 Kalau hari ini kami hanya datang ibadah, Tuhan ingatkan kami perlu punya komitmen lain untuk hadir dalam pertemuan yang dilakukan di gereja ini. 主啊，若我们的心只愿意参加崇拜的话，求你感动我们，使我们也愿意参加其他教会所设立的团体。 Kami perlu ingat di rumah pun kami harus saling mendukung, saling mengasihi, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya di dalam keluarga kami sendiri. 主啊，我们也纪念到在家庭里，我们自己的家，我们都必须的互相的兼顾，互相的支持。 Sehingga biarlah ya Tuhan, di rumah kami punya keluarga rohani, di rumah Tuhan ini kami pun punya keluarga rohani. 但愿主，我们在家庭有属灵的家，在教会我们也有属灵的家。 Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. 我们奉主耶稣基督我们的救赎主的名祷告， Amin. 阿门。 Saya mengajak kita sekalian semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Pimpinan Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Hingga hari ini khususnya di dalam penanganan COVID-19. Tuhan, kami sungguh merasa kagum bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan memimpin Indonesia ya Tuhan untuk boleh keluar dari kesulitan ini Tuhan. Sehingga COVID-19 sudah melandai dan juga orang sudah boleh mulai beraktivitas seperti sedia kala. Kami semua bisa kembali beribadah ke rumah Tuhan. Walaupun harus dengan prokes ya Tuhan. Tapi sungguh Tuhan ini satu hal yang ajaib bagi kami. Bagaimana Tuhan menuntun, memimpin Indonesia. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan tolong agar rakyat Indonesia boleh terus menjaga dirinya juga Tuhan. Berhati-hati ya Tuhan. Demikian juga pemerintah boleh Tuhan berikan hikmat bijaksana di dalam memimpin ke depan agar kami semua boleh tetap sehat ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini kami sangat prihatin dengan peperangan yang terjadi di Ukraina. Peperangan antara Ukraina dan Rusia ya Tuhan. Tuhan, kami rindu Bapa bahwa peperangan ini bisa berakhir. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau Raja Damai. Engkau pemilik semesta ini Tuhan, boleh campur tangan di dalam peperangan ini. Menghentikan peperangan ini Tuhan, karena ada begitu banyak korban jiwa, ada begitu banyak penderitaan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan menolong agar para pengungsi-pengungsi ini Tuhan boleh mendapatkan perlindungan, boleh mendapatkan pertolongan dari-Mu, dan mereka boleh memiliki pengharapan melihat masa depan akan bangsa dan negara mereka yang tengah berperang, tengah dijajah ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan sehingga ada perdamaian yang diciptakan. Tuhan buka jalan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Kami mau berdoa untuk pergumulan daripada jemaat-jemaat Gepembri ya Tuhan. Ada banyak pergumulan, baik itu pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pekerjaan, studi mereka. Mereka juga yang lanjut usia ya Tuhan. Mereka yang mungkin masih di dalam kedukaan dan sebagainya. Tuhan, biarlah kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah mereka boleh mereka rasakan. Mereka beroleh kekuatan, mereka boleh penghiburan, mereka beroleh pengharapan dan jalan keluar. Sehingga mereka boleh tetap menaruh harap dan mereka mengalami bahwa Allah yang hidup, Allah yang baik itu campur tangan, memperhatikan mereka dan peduli kepada mereka. Sehingga mereka pun boleh semakin mengasihi-Mu Tuhan,
sehingga mereka boleh makin kuat dan percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh doa dan concern kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami. Terpuji nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pagi ini kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer bank ataupun melalui QR Code. Dan bagi jemaat yang hadir di sini juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan di belakang setelah ibadah ini. Mari kita naikkan pujian. Tuhan, ku cintamu. Tuhan adalah Bapa kami di surga. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, kebenaran-Mu yang membuka hati dan pikiran kami. Kami sebagai keluarga Allah, kami diberikan kesempatan Tuhan untuk bertumbuh di dalam iman kami. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan kalau pada pagi ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kau memberkati persembahan kami, dan biar Engkau pakai persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu dan juga memperluas kerajaan-Mu. Kau pakai tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, dan juga Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, jadilah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan janganlah meninggalkan, mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah kelompok-kelompok yang Tuhan berikan sebagai sarana pertumbuhan imanmu. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa menjadi penanda daripada hidupmu. Damai yang berasal dari Kristus memenuhi hatimu. Dan kiranya Roh Kudus menyatakan pimpinannya dalam hidupmu sehari-hari, sehingga engkau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal menyertaimu dan keluargamu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan kita akan menyaksikan video Warta Sinode karena ini adalah minggu yang kelima. Silakan. Salam sejahtera dan sukacita dan semangat iman buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat dan rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan telah menyertai kita hingga hari ini. Saat ini COVID-19 secara berangsur-angsur turun membaik. Setelah kurang lebih 2 tahun kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan di dalam rasa cemas, rasa khawatir dan takut kita, dan tidak sedikit saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Kita masih diberikan kasih karunia, diberikan kesempatan, dan kesempatan itu terbentang di depan kita. Pertanyaan kita, bagaimana kita mengisi kesempatan yang Tuhan berikan hari ini? Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hiduplah seperti orang yang arif dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan mengingatkan kita semua, jemaat dan rekan-rekan hamba Tuhan, supaya kita hidup bijaksana, mempergunakan waktu yang ada, supaya kita mengerti kehendaknya menjelang kedatangannya. Dalam rangka mengisi kesempatan yang Tuhan masih sediakan, Sinode kembali akan memperlengkapi seluruh hamba-hamba Tuhan, baik di dalam pengetahuan maupun juga keterampilan dan kemampuan di dalam menyampaikan khotbah. Sebagai tugas kita memberi makan bagi domba-domba Kristus. Pembinaan ini adalah kerjasama dengan Indonesian Preaching Ministry yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Beni Solihin. Pelaksanaan pembinaan homiletika dasar ini akan dilaksanakan besok, Senin 30 dan Selasa 31 Mei 2022, mulai pukul 8 sampai pukul 2 sore. Kiranya kita seluruh rekan-rekan hamba Tuhan dengan antusias dan mengikuti seluruh sesinya. Dan mohon kepada seluruh jemaat untuk mendukung dalam doa. Demikian pesan Sinode. Tuhan memberkati kita.
Kita akan mendengarkan warta dari gereja kita. Kita berterima kasih kepada Pendeta Roni Christian Lee dari GPMRI Kelapa Gading yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini dan dalam rangka tukar mimbar Sinode GPMRI. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Yang kedua, kita melihat ada berita kelahiran, berita sukacita. Majelis dan Jemaat GPMRI mengucapkan selamat kepada Bapak Yudi Lawadinata dan Ibu Angelina Chan atas kelahiran putri kedua mereka yang namanya Maudi Elena Lawadinata pada hari Rabu 25 Mei. Maudi merupakan cucu keempat dari Bapak Lai Pin Hin dan Ibu Chen Yen Lan. Dan ibadah sakramen baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juni pukul 9. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk para mereka yang akan dibaptis pada hari tersebut. Dan di tengah-tengah kita ada mahasiswa praktek dari saat yang akan praktek selama 2 bulan di gereja kita, Saudara Samuel Nicholas, yang akan melayani dari tanggal 1 Juni sampai 25 Juli. Mohon dukungan jemaat, silakan Samuel untuk memperkenalkan diri. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Dan sakramen perjamuan kudus akan diadakan pada ibadah minggu depan 5 Juni pukul 9 secara tatap muka dan juga live streaming. Bagi jemaat yang akan mengikutinya dari rumah, silakan mendaftarkan diri melalui WA gereja untuk mendapatkan paket roti dan anggurnya. Dan e-poster minggu depan akan memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan kita akan belajar pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kita akan siapkan hati untuk merenungkan pertanyaan ini, siapakah Roh Kudus dan apa dampak hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikian warta pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kita bersaat teduh.